Yang berhormat Datuk Haji Mahfuz bin Umar Pokok Senang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Sri Speaker, soalan saya nombor 2. Tuan Yang di-Pertua, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat dari Pokok Senang. Semasa membentangkan rancangan Malaysia ke-10 RM10 pada 10 Jun 2010, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan penubuhan Majlis Tindakan Agenda Bumiputera MTAB untuk merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan agenda pembangunan sosioekonomi Bumiputera bagi memastikan kelancaran pelaksanaan arahan MTAB. Satu unit khas yang dikenali sebagai unit peneraju agenda Bumiputera Teraju telah dilancarkan pada 8 Februari 2011 bagi menerajui, menyelaras dan memacu penyertaan Bumiputera melalui pelbagai inisiatif sedia ada yang dan baru. Penubuhan teraju disifatkan sebagai tepat pada masanya sebagai usaha untuk mencari satu formula dan kuasa bagi membantu melaksanakan pembangunan sosioekonomi Bumiputera. Tuan Yang di-Pertua, objektif utama teraju adalah untuk menyelaraskan transformasi serta mengukuhkan penyertaan Bumiputera bagi merapatkan jurang ekonomi di antara Bumiputera dan dengan bukan Bumiputera. Di samping berfungsi sebagai urus setia kepada MTAB, teraju juga berperanan untuk meningkatkan keberkesanan di samping memantapkan dan mengukuhkan program dan inisiatif pembangunan sosioekonomi Bumiputera. Pendekatan teraju dalam melaksanakan program-program pembangunan sosioekonomi Bumiputera adalah mirip kepada pendekatan unit pelaksanaan pengurusan prestasi pemandu dalam melaksana dan menjayakan program transformasi ekonomi negara. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Pokok Senang. Baik, terima kasih Tuan Sri Speaker. Saya ucapkan terima kasih atas penjelasan dibuat oleh Yang Berhormat Menteri tadi. Cuma saya ingin mendapat satu penjelasan sebab seperti disebut tadi bahawa tujuan penubuhan teraju ini ialah untuk menyelaras dalam usaha untuk pembangunan sosioekonomi Bumiputera khususnya. Tetapi sedangkan kita sudah pun ada sebelum itu banyak agensi-agensi yang ditubuhkan, yang diwujudkan dalam negara kita ini bertujuan untuk membantu membangunkan Bumiputera. Malah kita ada jawatankuasa pemandu penyertaan Bumiputera Pulau Pinang umpamanya di bawah bahagian penyelarasan Bumiputera di ICU. Kita ada SMB Corp, kita ada MARA, kita ada UDA. Banyak, sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung agensi-agensi tersebut. Tetapi saya tidak tahu sejauh mana sebelum penubuhan teraju ini, Tuan Sri Speaker, kerajaan telah membuat penilaian untuk mengukur sejauh mana agensi-agensi yang ditubuhkan sebelum itu telah berjaya untuk membangunkan sosioekonomi Bumiputera, dan berapakah peruntukan yang telah disediakan, yang telah disediakan untuk setiap agensi-agensi yang ditubuhkan sebelum ini, dan berapa banyak skim yang telah diwujudkan dalam program-program seperti sebelum ini. Ada skim Jejak Jaya, kita sudah ada skim untuk membantu usahawan Bumiputera. Kemudian beberapa kaki tangan yang terlibat dalam semua agensi-agensi tersebut. Kemudian isunya ialah kenapa bahagian penyelarasan pelaksanaan JPM, ICU dan pemandu tidak ditingkatkan keupayaannya untuk menilai keberkesanan semua agensi-agensi di atas. Jadi bila kita tubuh peneraju ini, jadi kita menambahkan lagi kos. Kita kena lantik CEO, kita kena lantik pegawai itu, pegawai ini. Jadi padahal perkara yang kita nak buat ialah benda yang sama. Jadi bagi saya bahawa kenapa perlu kita mengeluarkan satu peruntukan, membelanjakan satu perbelanjaan yang lebih besar, sedangkan kita tidak pernah buat satu penilaian tentang pencapaian agensi yang telah kita tubuh. Ini tak serius untuk nak bantu Bumiputera. Ini UMNO ni. Ini pengap tak serius apa. Tapi bila bercakap kot luar nak betul Melayu. Perah. UMNO dah lama bantu Melayu. Mana ada Melayu ketinggalan berapa lama dah duduk di Sarawak, Bumiputera di Sarawak, di Sabah. Sila Menteri. Sabah, Sarawak. Menteri, jawab Menteri. Apa ni? Datuk Yang di-Pertua. Yang Berhormat. Duduk. Pokok Senang duduk, saya jawab. Kami di parlimen duk menjerit. Pokok Senang. Duduk, saya jawab. Duduk. Pokok Senang duduk. Sebab saya cakap Tan Sri,
Saya belum habis lagi. Saya Ada jawab. satu poin lagi saya tertinggal. Sebab Mai. Duduk. kita penilaian terhadap share Bumi Putra Duduk. Saya nak jawab. bilion. Saya nak jawab. 52 bilion. Saya nak jawab. Jadi ini perlu Siapa dilihat. dihitung dah habis, Jangan Pokok marah-marah. Senang. Duduk. Jadi Pokok Senang, bagaimana sudahlah, tinggal Pokok saya? Senang. Saya jawab. Pokok Senang sabar Jawab. duduk. Duduk Pokok Senang saya jawab. Sabarlah, Saya Tuan rasa Yang Ketua saya izinkan saya jawab. Yang lagi 52 bilion ni siapa yang Jangan- ni? Siapa yang jual? Siapa yang lelong Melayu? Pokok Senang. Pokok Senang. Duduk. Sabar. Tidak apa. Yang dalam sini itu, yang sini tidak apa. Luahkan di pilihan raya di Sarawak. Bukan dalam sini. Sabar. Awak ni saya menanglah Tan Sri. Seri Gading jumpa dia di sana, di Tuan Sarawak. Yang Dipertua. Sila Menteri. Ya, saya menyambut baik soalan yang dipinta tu. Baik, Datuk Yang Dipertua, kita perlu tahu bahawa ekosistem perniagaan dan perdagangan antarabangsa dan Malaysia telah banyak berubah. Dinamismenya begitu pesat sekali. Dalam keadaan begini, saya setuju banyak instrumen-instrumen sedia ada. Maka dalam rancangan Malaysia ke-10, saya pinta kepada Yang Berhormat supaya membaca bab keempat muka surat 167, satu bab mengenai bagaimana peningkatan penyertaan Bumi Putra dalam ekonomi. Maka ini adalah hala tuju baru, selaras dengan perkembangan semasa. Dalam keadaan itu ada dua perkara yang telah dirangkakan. Satu, dasar kerajaan sendiri terhadap perubahan-perubahan ini, dan bagaimana kita memperkasakan Bumi Putra dalam keadaan iklim baru ni. Kedua adalah instrumen dasar yang digunakan. Yang sedia ada satu bagi mikro dan kecil. Banyak instrumen kita ada, MARA, seperti yang dikatakan Pulau Pinang. Kita ada banyak lagi. Dan yang kedua adalah tahap dalam kitaran perniagaan di pertengahan tu, di mana kita ada MAFCAP, kita ada SME Bank, kita ada PNS, PUNB, kita ada Equinas. Dan sekarang tahapnya adalah tahap di mana yang matang. Kita perlu memartabatkan lagi syarikat Bumi Putra ke peringkat yang lebih matang. Contohnya penglibatan Bumi Putra dalam bursa. Dan inilah sebabnya kita perlukan teraju. Teraju ini, elemen-elemen ukuran yang digunakan dalam teraju adalah pencapaian tahap modal pasaran setiap syarikat itu. Okey, di bursa. Penyertaan syarikat Bumi Putra dalam EPP, Entry Point Projects, dan dalam agenda aktiviti NKEA, dan secara langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, daya saing syarikat-syarikat ini, keupayaan mereka dari segi domestik dan antarabangsa, dari segi tenaga kerja, tenaga mahir, modal insan. Kerana macam Singapura, dia import pakar-pakar dalam dunia kewangan untuk bersaing di peringkat persada dunia. Maka kita perlu. So iklim dah berubah. So walaupun kita ada banyak lagi mekanisme yang ada, peranan yang bakal akan dimainkan untuk makluman Yang Berhormat, pastikan hasilnya pantas dan efektif. Kerana masa ni penting, fast and quick dengan izin. Keberkesanan institusi itu, laksana program pengurusan dan sokongan aktif, dan akhir sekali buat nilaian keberkesanan. Untuk Tuan Yang Dipertua, saya tak akan cakap panjang. tak ada lah. Cuma saya nak beritahu, tak Putatan payah cakap Yang tak ada Berhormat dah. Pokok Senang, tak payah Pokok Senang mempolitikkan ini. Ini tujuan yang baik. Tak payah. Bantu sama-sama. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Cakap Putatan.